Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sidang pendidik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana diberi peluang sekali lagi dapat bersama dengan saya dalam ruangan bicara ilmu PD Tanah Merah pada tahun 2020 pada kali ini. Jadi sebagaimana yang kita maklum bahawa sekolah pun bakal dibukakan pada 24 hari bulan Jun nanti, dan kita sudah tahu bahawa perasaan yang sudah lama kita sudah menunggu, ya, maklumlah kita sama sudah lama menunggu kedatangan anak murid bersama dengan kita, dan rasa ingin memberi, perasaan sifat ingin memberi itu sebenarnya perasaan atau sikap yang memberi itu ialah sikap yang paling baik. Kenapa saya cerita tentang sikap yang suka memberi? Sebab kita tahu bahawa kita nak tengok sifat ini atau sikap suka memberi ini paling baik, dan setengah ulama menyatakan bahawa kenapa Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan kepada diri dia itu sendiri, ya, pada diri dia sifatnya diberi nama Al-Wahhab. Al-Wahhab ini suka sangat memberi, ya, dan suka sangat memberi kerana apa? Sifat Allah ini orang minta sahaja Allah Subhanahu Wa Taala akan beri, dan Allah Subhanahu Wa Taala tak pernah kedekut pun di dalam memberi ini. Cuma kita sahaja apabila kita minta dengan Allah, kita rasa Allah tak nak beri kat kita. Sebenarnya hakikat Allah memberi. Sebab itu apabila sahaja tiap kali kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sudah pasti Allah Subhanahu Wa Taala akan menjawab persoalan kita. Apa yang kita mohon Allah jawab, dan Allah akan perkenankan, sama ada di dunia sama pun di akhirat. Kalau tidak di dunia, hari akhirat bakal kita terima nanti. Ud'uni astajib lakum. Kata ulama, kenapa disebut perkataan ud'uni bukan ud'uli? Maksud Allah ni hampir sangat-sangat dengan kita. Allah Subhanahu Wa Taala sangat-sangat hampir dengan kita, dan Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi segala apa yang kita minta. Sama ada kita minta di dunia ini, Allah akan beri, dan juga di hari akhirat nanti. Kalau tidak dapat di dunia sekalipun, juga kita akan perolehinya di hari akhirat nanti. Jadi sifat suka memberi ini menyebabkan hidup seseorang itu dia jadi cermelang. Tengok cikgu yang dimuliakan oleh Allah sekalian, anak-anak murid kita semakin nak menghampiri kita satu nanti, insya-Allah apabila ada hari sisi persekolahan, anak-anak murid akan bersama dengan kita, pelajar-pelajar akan bersama dengan kita. Ambil kesempatan ini dengan kerenah yang ada pada anak murid kita, kerenah yang ada pada pelajar kita. Ingat, ya, kita seorang yang memberi. Kalau nak cermelang hidup dia, ambil sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Ambil sifat Allah, sifat Allah suka memberi, sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sifat para nabi suka sangat suka memberi. Oleh sebab itu, kita mari melihat sama-sama. Dengan memberi ini janganlah kita, sebab itu dah manusia ni sebenarnya kadang-kadang maklumlah, ada 3 jenis golongan manusia. Kita bimbang takut kita jadi golongan yang mana? Golongan yang susah sangat ingin memberi kepada orang. Jangan susah sangat. Saya tengok cerita kisah yang mana ada seorang pekerja ni, dia kerja maklumlah, kerja di bandar kota yang besar, ya. Jadi jam dan sibuk waktu pagi, tapi dia suka memberi sangat-sangat. Jadi ada seorang anak OKU dia. Dia ada seorang anak OKU. Kemudian anak tersebut, dia tiap-tiap kali pun dengar ustaz cerita, kadang-kadang dawa mardhakum bisadaqah. Rawatilah penyakit kamu itu dengan banyakkan memberi dengan bersedekah. Oleh sebab itu dia dah macam mana nak buat, dia tak boleh pergi ke masjid nak sedekah di masjid tiap-tiap pagi kepada orang cari pagi miskin, susah. Maka dia wujudkan satu tabung, ya, dia wujudkan satu tabung. Tiap-tiap pagi sebelum dia keluar kerja, dia masukkan RM1 dalam tabung dia, masukkan RM2 duit dalam untuk sedekah pada hari itu. Kemudian dia pergi bekerja, tiap-tiap hari dia masuk, pada hujung bulan dia ambil duit itu, dia berikan kepada fakir miskin, dia beri sedekah. Anak dia buat macam itu. Anak dia okey, yang tidak boleh bercakap 5 tahun pun tak boleh nak bercakap, tapi oleh kerana keberkatan dengan sedekah tadi, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada anak itu boleh bercakap.
Cuba bayangkan tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan oleh Allah, guru-guru yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dengan anak murid kita memberi ilmu. Semakin kita memberi ilmu ini, semakin tidak habis ilmu kita. Tapi kita cari ilmu yang terbaik. Berilah yang terbaik. Allah berikan kita yang terbaik. Allah berikan kepada kita yang terbaik. Jangan kita jadi seorang pekerja, seorang guru yang hanya dipaksa bahawa kita bekerja. Jangan jadi macam itu. Jadi kalau tak ada bos, tak ada semangat untuk kita bekerja, sedangkan kita dibayar gaji oleh kementerian dan sebagainya, dan tak pernah satu sen pun kerajaan ambil daripada kita. Kalau kita lewat masuk kelas dan sebagainya, kalau kita tak bekerja sekalipun. Tapi kita kena ingat bahawa kita nak cari bahawa tempat yang kita kerja ini sebagai tempat untuk kita kumpul pahala-pahala kita, untuk kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat di hari akhirat nanti, ingat ya, kita ada di sana tempat yang tidak boleh ibu dan ayah kita, anak-anak dan saudara mara kita akan bersama dengan kita. Ingat, satu tempat itu ialah untuk timbang amalan kita. Amalan kita akan ditimbang. Masa itu anak dan ayah, ibu bapa, kemudian anak-anak kita semua lari takut untuk kita minta dengan mereka. Cuba bayangkan kita seorang-seorang, jadi pahala mana kita nak dapat? Apa yang kita buat yang terbaik hari ini kepada anak murid kita, insya-Allah satu hari nanti akan sampai kepada kita. Akan kita boleh guna satu hari. Sebab itu kita buat yang terbaik, terbaik dan terbaik. Carilah, jangan kita hanya sekadar kita ni dipaksa baru buat kerja. Carilah, jadilah guru yang suka memberi. Cari idea yang terbaik. Carilah benda-benda yang terbaik untuk anak murid kita. Ilmu-ilmu pada anak murid kita, pendekatan, metod, pedagogi dan sebagainya yang terbaik kepada anak kita. Kita gunakanlah, jangan jadi orang yang apabila kita disuruh, dipaksa, barulah kita nak bekerja. Jadilah orang yang jangan hanya sekadar itu. Kita cari orang yang paling, kita kalau boleh kita buat anak murid kita maklumlah, kita ni kan manusia ya. Kita kan manusia. Jadi cuba bayangkan saya cerita tadi dengan meringkas. Cuba bayangkan orang yang boleh lawak. Saya nak bawa cerita lain ya, supaya cikgu nampak. Cikgu ni kita memberi, kalau bukan dengan RM1 sekalipun, ilmu ya. Sebab itu orang di akhirat nanti orang paling beruntung yang orang ada ilmu. Ilmu dengan anak murid lain pula ajar anak murid lain pula ajar murid, sampai bayang berapa generasi kita dapat pahala dan pahala tidak akan kurang. Dia berakhir dengan ada pada kita modal ya. Modal untuk kita bagi pahala sedekah. Itu dengan adanya ilmu. Kita ambil kesempatan, kita pelajar pada hampir sudah nak masuk dalam pada alam persekolahan, pada panggil skala norma baru persekolahan ini, maka kita ambil kesempatan, semangat balik, bagi motivasi kepada anak murid kita supaya sabar banyak-banyak dalam menuntut ilmu ini, ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Dan untuk kita juga ujian untuk kita, janganlah kita pedak. Maklumlah kita walaupun tidak mengajar sebelum ni kelas-kelas tingkatan SPM dan sebagainya, tapi sekarang kita ambil kerjasama, sama-sama kita bekerja dengan sahabat-sahabat kita, guru yang lain, supaya kita dapat yang terbaik. Kenapa saya cerita? Sebab kita nak dapat pemberian ini. Pemberian, kita memberi sebenarnya bukan untuk kita. Kita tak nampak tak? Kalau kita memberi, kadang-kadang kita tak nampak. Aku beri ini banyak sangat kan nak beri aku di ilmu semua. Wakilah nak mana-mana. Masa saat beginilah kita cari idea-idea yang bernas, cari bentuk-bentuk apa-apa dia ni, kaedah-kaedah formula yang terbaik untuk kita beri hadapkan kepada anak murid kita, supaya mereka itu cemerlang dalam peperiksaan nanti. Kita ambil kesempatan ini, jangan lepas peluang. Guru-guru, cikgu-cikgu yang saya muliakan sekalian, ambil kesempatan. Jadi orang yang suka memberi, cari yang terbaik. Cari yang terbaik. Kenapa? Yang memberi kepada orang lain, ingat ya, kita memberi pada orang lain, berarti sebenarnya dia akan balik kepada kita. Sebenarnya satu hari nanti akan balik kepada kita. Allah akan bagi keberkatan. Sebab itu ilmu ini, kerana ilmulah malaikat Nabi Adam AS sampai malaikat sujud kepada Nabi Adam, bukan kerana Nabi Adam cipta dia pada tanah, tapi kerana ilmu yang ada pada Nabi Adam. Orang yang pegang ilmu ni Allah sanjung, maka kita beri kepada anak murid kita yang terbaik. Janganlah kadar, jangan buat macam sekadar acuh tak acuh gitu je. Kita cari formula, cari idea yang terbaik, kita curahkan kepada anak murid kita, kita berikan kepada anak murid kita. Jadikan sifat ini sifat yang suka memberi. Contohilah Nabi tak pernah pun mengata la. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila diminta kepadanya untuk supaya memberi, Nabi tidak pernah mengatakan la. Nabi tidak pernah mengatakan tidak.
Kalau tidak ada benda ataupun kepada Nabi sedikit pun modal, Nabi akan buat macam mana? Tunggulah, satu hari nanti aku akan berikan kepada kamu. Itulah hakikat sebenarnya. Jadi kita ambil kesempatan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita, kita jadi orang yang paling baik, iaitu suka memberi. Ingat ya, orang yang suka memberi, orang yang paling beruntung di hari akhirat kelak. Orang yang mati dah, dalam cerita dalam Quran, orang yang sudah meninggal dunia, kalau dia beri umur apa, janji pertama sekali nak buat, pertama adalah dia ingin memberi dan memberi dan memberi. Oleh sebab itu kita ambil kesempatan ini, cikgu-cikgu, ya, kita ambil kesempatan ini, kita memberi ilmu yang ada pada kita, jangan pedap, jangan putus asa. InsyaAllah kita buatlah benda ni dengan kesungguhan-kesungguhan pada diri kita, penuhkan dengan kesabaran, kita komitmen betul-betul dengan kerja kita, insyaAllah. Jadi saya cerita tentang masalah seorang itu disembuhkan penyakit, anak dia itu boleh bercakap 3 bulan sahaja. Ada satu kisah yang lain, seorang alim ulama cerita, dia baru dapat berkahwin, kemudian dapat seorang anak, dan anak tersebut itu pula tengok dia selalu seronok sangat, anak dia kena kanser. Tak ada Allah nak buat. Dia pun peringat sabda Nabi, dan sebagaimana saya cerita tadi, ubatilah sakatan kamu itu, penyakit kamu, dengan cara bersedekah. Dia teringat pada waktu malam, dia cari pada malam hati, semua rumah tutup belaka, dia tak tahu mana dia nak tolong orang yang susah, bagaimana nak buat. Akhirnya dia balik tengah jalan tadi, dia tengok rumah dia, tengok ada seekor kucing yang sedang meraung. Kalau kita agak meraung dalam keadaan kelaparannya, maka akhirnya dia ambil kat dapur dia daging, dia beri ke kucing. Pada malam itu juga Allah bagi mimpi kepada isteri dia. Pada masa itu burung helang, burung warna hitam daripada langit ambil anak dia, tapi anak tersebut dia sempat diselamatkan oleh siapa? Oleh kucing tersebut. Dia pun terkejut. Pada keesokan pagi dia cerita pada suami dia, tapi dia menangis. Kemudian dia tengok anak dia tadi yang terkena kanser disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah sikap suka memberi, balasan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan tambah. Tengok pada Quran, la in syakartum la azidannakum. Sekiranya kamu ini bersyukur, Allah Subhanahu Wa Taala akan tambah kepada kamu. Ingat, dengan rezeki yang Allah beri pada kita, rezeki yang paling mahal, ilmu yang ada pada guru-guru, curahkanlah kepada anak murid kita. Janganlah kita rasa pedam kadang-kadang murid kita, jangan rasa bersalah dan sebagainya. InsyaAllah kita guna sebaik mungkin, walaupun anak murid kita dengan nakal dan sebagainya, insyaAllah kita gunalah dengan sebaik mungkin. Mudah-mudahan satu hari nanti ilmu ini bagi manfaat sama ada dunia maupun di akhirat nanti, insyaAllah. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.